kena melihat apabila satunya sejarah Felda itu saya tidak mahu ulang di sini, tetapi kenapa pejabat Felda berpindah daripada Jalan Semarak ke sini pun saya ulang lagi, kerana ia adalah merupakan satu impian untuk meletakkan branding ataupun jenama Felda Nusantara dengan jenama-jenama besar dalam negara kita, kerana ini adalah tempat yang dianggap paling prime ketika itu, dan insyaAllah sehingga satu masa yang panjang lagi selepas ini. Yang keduanya, kita mesti melihat bangunan ini bukan sekadar bangunan yang menempatkan kaki tangan ataupun pejabat semata-mata, tetapi ia adalah pusat untuk seluruh warga Felda datang berkumpul, dan kurangnya ada do and don'ts. Tidak ada guna kita ada dewan yang besar tetapi warga Felda tidak boleh menggunakan. Tidak ada guna kita ada tempat yang bersifat rekreasi tetapi ianya terlalu jauh daripada peluang untuk warga Felda datang dan sama-sama menikmatinya. Sebab itu pada hari ini adalah permulaan sebagai ground testing. Sekiranya kita ingin adakan karnival seperti ini secara berkala, belum diputuskan sebulan sekali ke ataupun setiap hujung minggu, ia bergantung persetujuan dengan rakan-rakan yang berkongsi Platinum Park ini. Dan tentang lagi satu ialah tentang sambutan yang ditunjukkan, dan sambutan itu mesti bermula daripada warga Felda itu sendiri. Saya tidak bercakap warga Felda daripada Kemahang, Gua Musang ataupun Sabah untuk datang, tetapi warga Felda yang sememangnya ramai berada di Lembah Kelang ini mesti menunjukkan sokongan kepada hasrat untuk menjadikan ini sebagai port untuk mereka bertemu, berkumpul, mengadakan temu janji. Mereka kalau nak berjumpalah Menara Felda pada hujung minggu ataupun hujung bulan, awal bulan ataupun sebagainya. Ini adalah permulaan, dan kita akan perhalusi nanti corak apa yang ditunjukkan di sini, bentuk perniagaan, bentuk makanan, apakah acara-acara sampingan. Tetapi asasnya ianya kita harapkan akan menjadi satu lifestyle yang menjadi nilai tambah kepada Kuala Lumpur itu sendiri. Misalnya kemungkinan satu masa nanti kalau nak melihat pameran-pameran lukisan rakyat, contohnya datanglah ke Menara Felda pada hujung minggu. Ada negara, kota, ibu-ibu kota yang tertentu ada yang seumpama itu. Kalau kumpulan berbasikal, motosikal, kalau nak mengadakan permulaannya, datanglah ke Menara Felda. Setiap hujung minggu kita ada acara, mereka dapat bersantai, makan, minum dan sebagainya. Kalau ada kumpulan-kumpulan kebudayaan nak menunjukkan teater secara terbuka, kita ada tempatnya untuk diadakan. Misalnya di Menara Felda, dan di sini adalah merupakan showcase kerana masyarakat persekitaran ini mungkin gemar kerana ia menjadi nilai tambah, tetapi ia menjadi pusat untuk orang yang datang Kuala Lumpur di hujung minggu, datanglah Menara Felda. Jadi ini antara perkara yang kita rancangkan, kerana Felda itu bukan dilihat hanya sawit ataupun getah, tetapi Felda mesti dilihat dari segi lifestyle, gaya hidup. Gaya hidupnya dicerminkan melalui warganya yang ramai. Mereka boleh adakan pelbagai acara di tempat ini. Jadi ini adalah merupakan hasrat kita supaya Felda bukan dilihat hanya generasi peneroka yang 112,000 orang, tetapi sebenarnya ada 2-3 juta orang yang mempunyai kepelbagaian yang mesti ditunjukkan di Menara Felda ketika kita adakan acara-acara seperti ini. Dan yang paling besar ialah ketika kita mengadakan
himpunan besar sambutan Hari Peneroka yang diadakan 3 hari pada bulan Julai nanti. Di sana kita telah merancangkan dengan anggaran insya-Allah 500,000 orang akan berhimpun di sana. Kita telah mengadakan pelbagai siri perbincangan, 10 kluster, dan saya berbangga mereka begitu aktif sekali bagaimana untuk merancang, mencari funding, dana dan sebagainya untuk merealisasikan sambutan Hari Peneroka Kebangsaan pada tahun ini. Terima kasih. Pendigitalan ni kita kena tengok dalam perspektif yang luas, ya. Dia online itu adalah alatnya saja, tetapi dia adalah merupakan satu gaya hidup, ya, juga, ya, di mana ia dapat menyatukan kita semua. Bagaimana produk-produk kita boleh sampai ke sini, boleh sampai ke tempat lain, dan pada hari sambutan Peneroka Kebangsaan nanti ada banyak perkara. Misalnya dia bermula bagaimana kita mendapatkan pelbagai maklumat berkaitan pelbagai produk. InsyaAllah dalam masa yang terdekat website Hari Peneroka akan dibuka. Bagaimana orang nak menempah tempat, bagaimana kita nak menghubungi antara satu sama lain, bagaimana membuat matchmaking, menggabungkan, menemukan orang yang menjual dan orang yang mendapatkan khidmat dan barangan. Semuanya sudah tentu kita katakan ianya diusahakan cara pendigitalan. Hari ini pun sudah dimulakan. Kalau kita lihat setiap dalam sekretariat ini, setiap kluster itu sudah membina sumber informasi mengenai kluster masing-masing. Scan saja, kita akan pergi kepada laman masing-masing. Tetapi tidak cukup itu saja. Kita ada masa beberapa bulan lagi untuk kita develop asas digital kepada Carnival ini. Semuanya lain. Ada rahsia yang tidak boleh. Tak ada rahsia. Semuanya lain sebab asasnya tetap Hari Peneroka tetap ada. Himpunan semua peneroka tetap ada. Soal anugerah-anugerah yang biasa kita berikan sempena Hari Peneroka tetap ada. Tetapi itu semua biasanya akan selesai dalam masa 3 jam, 4 jam. Tetapi kali ini kita ada 3 hari. Sudah tentu bila 3 hari itu terlalu banyak konten yang mesti kita bangunkan. Sebagai contohnya, kalau Hari Peneroka hanya peneroka yang datang. Tapi kali ini kita ada camping di kalangan mahasiswa-mahasiswa dan belia. Dijangkakan lebih pada 3,000 orang mahasiswa, anak muda akan berkemping di Maib Serdang. Mereka akan dihidangkan pelbagai konten yang berkaitan dengan pelbagai bidang yang anak muda suka melalui pelbagai master classes. Misalnya, ramai anak muda nak belajar tentang marketing through TikTok misalnya. InsyaAllah kita akan dapatkan TikToker yang paling tersohor, yang mempunyai pengikut yang ramai, untuk mengajar mereka. Mungkin ada di kalangan mereka nak belajar tentang soal smart farming misalnya. Kita akan adakan orang untuk membantu mereka. Ada orang berminat untuk menjadi drone pilots, yang menjadi suatu keperluan di dalam smart peladangan ataupun smart farming, yang dikatakan peladangan digital, yang dikatakan mereka akan mendapat exposure untuk menjadi drone pilot, dan pelbagai lagi bidang yang akan diberikan. Jadi duduk di sana bukan nak dengar ceramah-ceramah orang tua. Kita kena peluang untuk dia belajar, meningkatkan. Kita akan adakan ada 10 kluster semuanya, termasuk tentang mendedahkan Felda sebagai sumber untuk
tempat untuk mereka beriadah, mereka mencari homestay, eco-tourism dan sebagainya yang ada dalam Felda itu sendiri. Jadi kalau kita perhatikan ada banyak. Semasa ini juga kita mulakan promosi Felda dengan mencungkil bakat-bakat Felda. Kalau di Amerika dia ada America Got Talent ataupun American Idol. Kita ada satu kaedah dalam mencungkil bakat yang kita nama Felda Star. Kalau orang sebut cepat-cepat Felda Star, ya. Felda Star, star yang datang daripada Felda. Dah akan bermula pada minggu ini usaha untuk mencari bakat, dan semuanya akan dipamerkan melalui platform digital. Tak perlu kita pergi mana-mana stesen TV, tetapi kita akan bina TV Felda itu sendiri. Itu kelainan, banyak kelainan. Saya sebutkan 500,000. Saya sebutkan setiap rancangan akan membawa masakan signature. Dijangkakan 317 gerai makanan yang membawa nama masakan signature daripada rancangan masing-masing. Jadi bayangkan, jalanlah daripada pagi sampai 3 petang nak rasa 317 pelbagai masakan daripada pelbagai rancangan yang ada, ya. Jadi itu kelainan, ya. Hari ini merupakan, saya kata, testing ground. Sesuai tak untuk diadakan, untuk kita tengok dan kita analisa. Dalam masa yang terdekat kita akan berbincang dengan partner kita di sini untuk melihat kesesuaiannya dan bagaimana untuk menambah baik. Sebagai simbolik berhasilnya G-Secretary Hari Raya